melarikan diri, dia tinggalkan keluarga dia, bapak dia, semua sudah kayak bapak dia hidup dengan rahim yang gereja tersebut. Dan rahim ini pun adalah agama Tuhan yang satu, Allah agama Islam yang benar. Kita kena ingat tentang kepastian Nabi kita Nabi Adam SAW bahawa satu saja agama kita agama Islam. Bukannya Yahudi, bukan Nasrani, tapi yang menamakan diri mereka mereka sendiri, yang menamakan diri mereka Nasrani mereka sendiri. Agama Nabi Isa bukan agama lain melainkan agama Islam. Agama Nabi Isa bukan agama lain melainkan agama Islam. Itu yang sebenarnya. Wasamakum muslimin, dalam Al-Quran Allah menyebutkan Nabi Ibrahim menamakan kamu itu anak-anak dia muslimin. Dan semua Nabi-Nabi Bani Israel adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim AS. InsyaAllah hari ini kita akan menziarahi maqam Nabi Ibrahim AS di bulan insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, apabila guru ini mengajar dia sudah lama, guru ini pun sudah tua, sudah nak meninggal. Guru ini kata, wahai Salman, kalau aku mati, kau pergilah kepada satu rakib padri yang ada di Damaskus, di gereja sekian-sekian, kau duduklah belajar dengan dia. Guru ini pun bila meninggal, Salman pergilah ke Damaskus. Carilah guru yang ditunjukkan oleh guru itu, jumpalah dia guru padri yang disebutkan. Duduklah belajar dengan padri yang kedua itu, dia di Damaskus. Lama dia belajar, 20 tahun sampai padri kedua ini pun nak meninggal, tapi Salman tak meninggal lagi. Ya? Nah, kemudian guru yang kedua pun berkata, wahai Salman, kalau aku mati, kau pergilah ke Baitul Maqdis yang kita ada sekarang ini. Carilah satu gereja nama sekian-sekian dan satu padri, duduklah belajar dengan dia. Apabila guru kedua ini pun meninggal, Salman pun datang ke Baitul Maqdis. Contoh sekarang datang ke Baitul Maqdis, Salman pun datang ke Baitul Maqdis. Berjumpalah dia dengan guru yang ketiga itu, dan duduklah dia dengan guru yang ketiga itu. Lama dia dengan guru ketiga itu, bertahun-tahun sampai guru ketiga itu yang tua sampai nak meninggal. Guru dia pun berkata, wahai Salman, kalau aku mati, kau pergilah ke negeri Arab yang banyak pokok kurma, kerana sekarang sudah masanya lahirnya Nabi akhir zaman. Dia adalah daripada orang Arab, daripada padang pasir Arab yang banyak pokok kurma. Pergilah cari dia, dan dia ada dua tanda. Apakah dua tanda itu? Saya akan sebutkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Salman pun bila guru yang ketiga pun sudah meninggal, dia pun carilah jalan macam mana nak pergi negeri Arab yang banyak pokok kurma. Negeri Arab yang pokok kurma ialah Madinah Munawwarah. Itulah tempatnya tuan-tuan. Jadi apabila jumpa satu kafilah perniagaan yang datang ke Baitul Maqdis, maka dia pun bayarlah upah yang mahal untuk dia pergi ke Madinah Munawwarah. Tetapi apabila di tengah jalan, orang-orang Arab ini sudah khianat dengan dia. Mereka ikat Salman dan jual dia di pasar hamba. Maka Salman pun menjadi hamba kepada seorang Yahudi yang mempunyai pokok kurma yang banyak di Khaybar. Khaybar ialah 650 km utara Madinah. Alhamdulillah saya sempat sampai ke sana sekali. Dia memang banyak. Sampai hari ini pun subuh tanah Khaybar itu. Jadi Salman pun sedihlah kerana apa? Dia punya niat nak cari Nabi akhir zaman. Tapi dia sekarang dah jadi hamba, dia tak bebas macam biasa. Tapi dia tetap berdoa pada Allah, dia nak pergilah cari Nabi akhir zaman itu. Maka takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Yahudi Madinah, keluarga kepada Yahudi Khaybar ini datang ziarah Yahudi Khaybar, tuannya Salman. Maka semasa mereka duduk berbual-bual itu, adalah cerita keluar, ada satu orang Arab yang mengaku diri Nabi dan dia namanya Muhammad. Jadi Salman terdengar, agaknya ini kan Nabi akhir zaman yang aku mencari-cari. Tapi macam mana? Aku ini sebagai hamba dan aku tak boleh keluar daripada kawasan tuan aku. Dia pun doa. Allah Ta'ala kabulkan doa dia. Apabila Yahudi Madinah ini nak balik ke Madinah, maka tuannya Salman ini pun hadiahkan kepada Yahudi Madinah ini Salman. Jadi Salman sekarang bertukar tuan menjadi hamba kepada Yahudi Madinah. Maka Salman pun hati dan gembira. Dia pun ikutlah tuan dia yang baru ni balik ke Madinah. Sampai ke Madinah, Salman cari jalan macam mana nak jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nak melihat dua tanda kenabian. Sebab Nabi kita ada dua tanda sebagai Nabi akhir zaman. Jadi Salman radhiyallahu anhu bawa satu bakul kurma pergi ke Masjid Nabawi. Dia pun kata, ya Muhammad, ini adalah sedekah untuk engkau. Dia tak panggil Rasulullah lagi sebab dia pun belum memasuk agama Islam. Dia panggil, ya Muhammad, ini adalah sedekah untuk engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terima. Nabi panggil semua sahabat-sahabat makan, tapi Nabi tak makan. Salman tengok dari jauh.
setengah dari tanda yang pertama. Kemudian besoknya Salman bawa satu bakul kurma lagi dan dia pun kata, ya Muhammad, ini hadiah untuk kau. Maka Nabi SAW panggil sahabat nak makan dan Nabi pun makan. Jadi tengok pada jauh, benar, ini tanda yang pertama. Nabi akhir zaman ada dua tanda. Tanda pertama, Nabi makan hadiah tapi tak makan sedekah. Sebab itu keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini tak boleh ambil sedekah, tak boleh makan zakat. Zakat, sedekah adalah kotoran harta manusia. Kotoran harta manusia. Jadi bila kita keluar sedekah ni tuan, kita mengeluarkan kotoran harta kita. Sebab itu orang yang tak keluarkan sedekah, harta dia tak ada berkat, selalu dia banyak musibah. Macam kita juga tuan-tuan, bila kita makan import, mesti ada ekspor. Kalau import ada apa benda tu. Sebab itulah kita punya harta tu macam tu juga, ada import, ada ekspor. Kita dapat rezeki, kita sedekah, kita keluar zakat. Jadi yang kita keluar tu, itu adalah kotoran harta kita. Nah, kotor-kotor pula. Jadi orang yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keturunan yang mulia, innama yuridullahu liyudhi'akum rizqa 'alal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki mensucikan kamu ya Rasulullah dan ahli keluarga kamu sesuci-suci. Jadi keluarga Nabi dan Nabi adalah darah daging yang suci. Mereka tak boleh makan zakat dan tak boleh makan sedekah. Lagi pun sedekah ni adalah merupakan kepada orang fakir miskin, orang-orang yang terhina, orang-orang yang minta sedekah, ya. Jadi kalau sekiranya orang-orang yang mulia, kita hanya beri hadiah. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya boleh menerima hadiah, tapi tak boleh bersedekah. Itu satu tanda. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan pun, kalau kita balik daripada Baitul Maqdis, tuan-tuan nak beri sesuatu kepada mak mertua ke, bapak ke, mak ke, kita kata, mak, ini saya sedekah mak. Orang ajar pun sedekah. Pasal apa marah? Pasal sedekah itu satu penghinaan. Kita kata, mak, ini hadiah untuk mak. Allah, terima kasih lah anak. Dia bilang gila. Macam tu lah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita dengan keluarga Nabi, jangan kita ada sedekah. Mungkin kita ada kawan nama Sayyid, ada kawan nama Syarifah, itu semua keluarga Nabi. Kita nak bagi mereka, kita bagi ini hadiah untuk kau. Jangan kita kata ini sedekah, mereka tak boleh terima. Begitu juga kita tour guide kita Mr. Taksim. Dia orang tua punya selalu ikut kita, dia tour guide kita. Dia pun daripada keturunan Nabi, Syarif Taksim nama dia. Syarif tu Sayyid, kalau kita panggil Sayyid, kalau orang sini panggil Syarif. Dia Syarif Taksim. Jadi dia pun keluarga Nabi juga. Jadi kalau tuan-tuan nak beri pada dia, jangan cakap sedekah, hadiah. Kalau tuan-tuan tak cakap, dia tanya, dia sedekah ke hadiah? Dia tanya tuan-tuan, pasal apa dia tak mau makan sedekah? Haram dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu ada tuan-tuan, iaitu satu tanda Nabi kita ialah dia ambil hadiah tapi dia tak ambil sedekah. Tuan-tuan pun nak balakan daripada ustazah kita, cikgu-cikgu kita, ya, yang telah berjasa pada kita. Kita pun cakap, ustazah, ini saya hadiah ustazah. Sedap dia dengar, kan? Kita kata, ustazah ni saya sedekah, rasa sedih macam dia tidak sedekah. Jadi kita pun kena guna bahasa macam dia, dengan salah bahasa kita gunakan. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sama nak tengok tanda Nabi yang kedua. Apakah tanda Nabi kedua? Jadi satu masa ada jenazah, setelah disembahyangkan dalam Masjid Nabawi, diusung jenazah itu pergi sampai ke kuburan Baqi'. Jadi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pada berjalan, besok berjalan di belakang. Nabi kata, kosongkan belakang aku kerana malaikat ada di belakang aku. Jadi malaikat selalu ikut Nabi SAW. Jadi saya dikosongkan. Jadi tak ada orang belakang Nabi. Cuma Salman mengambil kesempatan itu untuk duduk belakang Nabi. Jadi dia pusing kanan, dia pusing kiri. Nabi tu stop. Salman, kau nak tengok tanda kenabian aku? Dia tak tahu dah apa dalam hati dia. Maka Salman tapi dia, Nabi tahu. Kemudian Nabi pun bukakan baju dia sebelah kanan, tuan-tuan. Di belakang bahu kanan Nabi ada cahaya macam spotlight. Subhanallah, cahaya terang. Nah, tanda kenabian Nabi. Salman tengok saja, terus dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Terus dia memeluk agama Islam. Dan itulah dia tuan-tuan, Salman bila tengok tanda kenabian Nabi, belakang Nabi ini bau kanan cahaya. Sebab tu Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apabila Nabi Sayyidina Muhammad SAW masuk ke rumahnya, rumahnya terang macam bulan purnama masuk ke rumahnya. Sampai kalau jarum jatuh, kau boleh nampak jarum kat mana tu. Subhanallah, terangnya. Kenapa? Kerana Nabi kita adalah cahaya, nurullah, cahaya agama. Sekarang sama sudah memeluk agama Islam.
Tapi dia hamba tuan-tuan, dia tak bebas macam orang biasa datang masjid setiap hari. Jadi dia pun berkatalah pada Tuhan dia, Tuhan, saya nak bebaskan diri saya nak merdekakan diri saya bayar berapa harga saya. Jadi Tuhan dia kata, okey, engkau sekarang nak bebas, engkau punya harga sekarang ialah Tuhan dia tahu, Tuhan dia Yahudi, dia tahu Salman dalam memeluk agama Islam. Jadi dia tak mau Salman bebas, dia bagi syarat yang berat sekali yang mungkin Salman tak boleh buat. Kata dia, hendaklah kau lubang 1000 lubang, ada juga kata 700 lubang, kau tanam biji kurma, malam ini, besok aku nak dah keluar pokok kurma dengan buah tu. Allah buat ini. Jadi sama dah sedih lah. Dia pun, ya Rasulullah, Tuhan aku letakkan aku syarat macam ini, macam mana aku nak buat, ya Rasulullah. Nabi SAW kata, setiap Salman, jangan kau susah hati, tak kulit lubang-lubang itu, malam ni aku datang. Wah, Salman dah happy dah. Wah, malam Nabi nak datang. Kemudian bila Yahudi terdengar malam Nabi nak datang, dia tengok biji-biji kurma yang Salman dah siap dalam bakul, dia bakarkan biji-biji kurma itu, dia mati demi dia. Ya Allah. Jadi bila Nabi datang, Salman menangis. Kenapa Salman? Kerana Salman kata, ya Rasulullah, semua biji-biji yang aku dah siap dah semua dibakar oleh Tuhan aku. Nabi kata, tak apa Salman, bawa datang itu biji kurma. Nabi pun ambil satu biji, Nabi kata bismillah, masuk dalam lubang, saya bakar bertubuhkan, saya nak juruskan lagi. Satu lubang Nabi letak satu biji, kemudian besok bila Tuhan Yahudi dia minta, terkejut dah keluar pokok kurma nak buah sekali. Jadi buah apa tu? Buah kurma ajwa. Itu yang orang panggil kurma Nabi. Kurma ajwa. Cuma kurma ajwa yang Nabi tanam tu dah tak adalah, dah mati pasal dah 1400 tahun tuan-tuan ni. Tapi dia punya anak dia masih lagi di preserve di Madinah. Ada tempat dia, tapi bukan semua kota Madinah ada tempat-tempatnya. Alhamdulillah, waktu saya pergi ke Madinah, saya bawa lagi maaf ziarah tempat kebun Salman Al-Farisi. Tetapi kalau kita pergi ke pasar tuan-tuan, kita bertanya kurma ajwa, memang kurma ajwa, tapi kadang-kadang tempatnya bukan keturunan pokok-pokok yang Nabi tanam. Cuma kalau tuan-tuan tanya sekali wakil saya yang Ustaz Hamid yang punya tanah dia, ambillah tuan-tuan dan puan. Jadi sekarang Salman sudah merdeka. Apa yang disyaratkan Tuhan dia sudah tertunai. Jadi Salman ini seorang yang kuat terhadap taat kepada Nabi SAW. Dan semua sahabat-sahabat semua ingin Salman menjadi dia punya family dia. Orang Ansar pun tarik kata Salman orang Ansar, orang Muhajirin kata Salman orang Muhajirin. Nabi SAW pun bersabda, Salman minna alal bait. Salman daripada kami keluarga Nabi. Padahal Salman bukan orang Arab, bukan Bani Hashim. Dia orang Parsi. Tapi kerana iman dia kepada Allah, takwa dia kepada Allah, sampai Nabi menamakan Salman minna al-bait. Salman daripada kami keluarga Nabi. Allahu Akbar. Ya. Dan pada tahun 5 Hijrah, pada masa itu orang Yahudi dengan 10,000 bala tentera datang menyerang Madinah. Orang Madinah, orang Islam hanya ada 3,000 atau kurang dari 3,000. Nabi SAW bermesyuarat dalam masjid. Macam mana kita tahankan Madinah bersama orang Yahudi ini? Maka Salman telah membawa satu idea yang tak pernah terfikir. Apa dia? Ya Rasulullah, kita kulit air. Kulit longkang, buat sungai. Jadi Nabi pun terima idea itu. Dikulit parit selama sejauh 5 km. Dan yang tuan-tuan pergi ke Masjid 7, itu dia pergi ke Madinah. Iaitu Masjid 7 itu ialah tempat permulaan parit dikulit sampai ke Bukit Jabal Uhud. 5 km dikulit parit. Dikulit parit 3 meter dalam, 4 meter lebar. Jadi kalau orang masuk ke dalam tak boleh panjat lagi. Kalau kuda tu pun tak boleh lompat 4 meter lebar. Jadi apabila orang-orang Yahudi dengan orang-orang Arab padang pasir sampai Madinah, mereka terkejut. Ada parit macam mana ni nak masuk? Sebab orang Arab tak pernah perang pakai parit. Ini satu idea yang dibawa oleh Salman. Dan Salman apabila setelah wafat Nabi SAW, dia pun berjuang fi sabilillah dengan sahabat-sahabat lain. Umur dia waktu dia memeluk agama Islam, tuan-tuan jangan terkejut, umur dia ialah 295 tahun. Subhanallah. 295 tahun. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Al-Isabah fi Ma'rifati Sahabah, kitab yang membicarakan tentang sahabat-sahabat Nabi SAW. 255 tahun. Ini adalah satu keistimewaan yang ada pada Salman, ada pada orang lain. Subhanallah. Dan dia wafat, ada riwayat mengatakan dia wafat umur 320, ada riwayat mengatakan dia wafat pada umur 350 tahun. Dan apabila zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Baitul Maqdis telah dikuasai oleh orang Islam.
Sayyidina Umar melantik Salman menjadi governor Baitul Maqdis. Jadi Salman bila jadi governor Baitul Maqdis, dia panggil tukang buat rumah, mari. Kau tahu tak buat rumah aku? Kata tukang buat rumah, aku tahu. Macam mana rumah aku? Kata tukang buat rumah kau ni, kalau kau berdiri, kepala kena siling. Kalau kau baring, kaki kena tumbuk. Salman kata, betul, itulah rumahku. Subhanallah, tuan-tuan. Macam mana rumah dia? Kecil macam reban ayam saja. Maaf tuan, rumah kita, kitchen kita ataupun kita punya tandas kita lebih besar daripada rumah Salman. Tapi itulah governor Baitul Maqdis, tuan-tuan dan puan-puan. Siapa dia? Salman Al-Farisi. Orang yang zuhud, orang yang takwa pada Allah SWT. Gambarkan kalau zaman sekarang orang jadi governor, rumah besar macam istana. Tapi ini adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Yang beliau akan meninggal, dan inilah makamnya, tuan-tuan dan puan-puan. Syukur bicara persiaran seorang sahabat yang Nabi sayang sekali, ya, iaitulah Salman Al-Farisi. Marilah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih sayang, terima kasih cinta kita kepada Salman Al-Farisi. Kita memberi salam dengan penuh rasa bangga. Tenangkan hati kita sekejap, tenangkan fikiran kita, hadirkan hati kita berada di hadapan sahabat yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Sayyidina Salman Al-Farisi. Assalamualaikum. Ya Sahibah Rasulullah. Assalamualaikum. Ya Sahibah Rasulullah. Assalamualaikum. Ya Mujahid. Ya, kenapa?